Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang terlibat dengan program kita pada hari ini. Semua sihat ke ni? Okey, Alhamdulillah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan di sini, siapa pernah dengar apa itu pengajaran dan pembelajaran secara atas talian? Okey, pernah dengar? Okey, bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, setuju atau tidak jika anak-anak kita sekarang ni menjalani sesi PDP secara atas talian? Jika setuju, sila angkat tangan. Saya nak tengok berapa ramai yang setuju. Okey, ada yang setuju, ada yang tidak. Okey, baiklah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana memberi respon. Tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan penyebaran virus COVID-19 ini melalui udara, World Health Organization (WHO) telah mengeluarkan saranan supaya masyarakat dunia menghadkan interaksi secara bersemuka antara satu sama lain. Keadaan ini telah menyebabkan banyak sektor negara seperti ekonomi, perubatan, politik dan pendidikan menerima impak yang sangat besar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, topik kita pada hari ini kita akan memfokuskan isu COVID-19 dalam sektor pendidikan. Saya mahu kongsikan sedikit pengalaman saya belajar secara atas talian sepanjang berlakunya COVID-19. Ketika itu, saya berada di tingkatan 6 tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat lagi ayat cikgu saya iaitu, korang yang belajar Form 6 ni memang tak boleh belajar tanpa cikgu depan mata. Kalau korang belajar sendiri, korang boleh gila. Di sini, cikgu saya mahu sampaikan pesanan bahawa pembelajaran di tingkatan 6 tak sama dengan pembelajaran di arus perdana iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Di mana pembelajaran di arus perdana boleh dilakukan dengan hanya membaca buku. Namun, di tingkatan 6, kita bukan hanya boleh memiliki ilmu dengan membaca buku. Kita memerlukan seseorang cikgu untuk menerangkan topik yang dibincangkan dengan lebih mendalam. Kerana tingkatan 6 ini merupakan tahap pendidikan yang setaraf dengan pelajar di universiti. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak, cikgu saya dan kami pelajar tingkatan 6 ini perlu mengikut arahan kerajaan. Dari sini, kami mula belajar untuk melakukan PDP secara atas talian. Alhamdulillah, berkat usaha kami semua, tuan-tuan dan puan-puan, batch kami merupakan batch pertama yang menghadapi pandemik COVID-19 dan berjaya mengharuminya dan semua pelajar dapat melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi di sini saya mahu mengatakan bahawa PDP atas talian bukanlah halangan untuk pelajar mengecapi kejayaan. Ianya semua datang dari usahanya diri kita sendiri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan serahkan program ini kepada rakan seperjuangan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan meneruskan majlis ini dengan menerangkan tentang persoalan yang mungkin pihak tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya, iaitu mengenai kebaikan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ini. Okey, proses PDPR memerlukan para pengajar dan pelajar berinteraksi antara satu sama lain melalui platform-platform seperti Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Pelaksanaan kaedah pembelajaran ini juga memerlukan para pengajar dan pelajar mempunyai alat peranti seperti telefon pintar, komputer serta laptop dan juga rangkaian internet bagi meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini memudahkan para pengajar untuk menjalani aktiviti pembelajaran secara fleksibel dan selesa. Bukan itu sahaja, pembelajaran secara atas talian ini memudahkan para pelajar kerana tidak perlu bergerak ke mana-mana kelas atau pusat pengajian. Para pelajar juga boleh menghabiskan bahan pembelajaran mereka mengikut kesesuaian masa dan tahap pemahaman sesuatu topik dengan memilih waktu belajar, tempat dan suasana yang mereka inginkan ketika belajar. Ianya sangat efektif kerana tidak terlalu terikat dengan jadual yang terlalu ketat. Hal ini sekaligus dapat menjimatkan kos para pelajar kerana para pelajar tidak perlu berbelanja lebih dari segi makanan, pengangkutan dan sebagainya. Rujukan juga boleh didapati secara dalam talian. Para pelajar tidak perlu mencetak nota sekiranya tidak mahu kerana kandungannya boleh dilihat semula dengan membuka fail menggunakan alat peranti yang sedia ada. Proses ulang kaji juga boleh dilakukan oleh para pelajar mengikut seberapa banyak yang mereka inginkan. Tuntasnya,
Pembelajaran secara atas talian ini juga telah diketengahkan oleh pihak Kementerian Pendidikan sejak PKP dilaksanakan dan mereka menggalakkan para pendidik untuk menyediakan platform pembelajaran dengan memasukkan modul-modul yang berkaitan kepada pelajar bagi mereka mengaplikasikan pembelajaran secara atas talian di samping dapat memupuk kebaikan belajar secara atas talian ini. Baiklah, saya serahkan majlis ini kepada ahli panel yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Rafiq. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan meneruskan ucapan dengan menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang keburukan PNP secara atas talian. Pandemik COVID-19 mengakibatkan banyak institusi pendidikan seperti sekolah, kolej, malah universiti untuk ditutup sementara dan proses pembelajaran dilakukan secara dalam talian atau secara PDP. Antara keburukan PDP ialah memerlukan pembelanjaan wang yang besar. Seperti tuan-puan sedia maklum, tidak semua ibu bapa berkemampuan untuk menyediakan kemudahan seperti gadget, komputer riba dan rangkaian internet yang stabil untuk anak-anak mereka supaya tidak mengganggu proses PDP. Jadi, sudah tentunya terdapat ibu bapa yang menganggap PDP ini menyukarkan kehidupan mereka walaupun mereka menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Keburukan lain bagi PDP ialah pelajar berkemungkinan hilang fokus. Saya sebagai seorang pelajar juga turut mengalami kesukaran untuk kekal fokus ketika PDP berlaku kerana terdapat gangguan luaran seperti tempat belajar yang tidak kondusif dan tenaga pengajar yang tidak mengawasi secara optimum sepanjang proses PDP berlangsung. PDP juga boleh menjejaskan kesihatan para pelajar. Hal ini kerana para pelajar kerap menghadap komputer riba dengan terlampau lama sehingga boleh mengakibatkan rabun. Para pelajar juga mudah berasa tertekan kerana mereka tidak dapat memahami apa yang diajar oleh guru-guru mereka sewaktu dalam proses PDP atas talian. Jelaslah bahawa PDP memerlukan kerjasama dan kesungguhan daripada ibu bapa dan anak-anak sebagai pelajar supaya keburukan yang telah saya jelaskan dapat diatasi dan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sekian sahaja penjelasan daripada saya. Seterusnya, ucapan akan diteruskan pula oleh saudari Vivian. Baiklah, selepas mendengar kebaikan dan kelemahan tentang pembelajaran atas talian, saya yakin ibu bapa dapat faham segala info-info tersebut. Sekarang, marilah kita berbincang dengan satu topik yang amat seronok, iaitu adakah pembelajaran atas talian sesuai kepada semua peringkat murid? Hal ini demikian kerana setiap peringkat murid merangkumi umur murid yang berbeza, lalu berkaitan dengan sikap mereka masing-masing. Semua anak mempunyai kelayakan untuk menerima pembelajaran sejak kecil. Namun, mereka akan menerima pembelajaran dari tadika hingga ke sekolah menengah. Dan sesetengah orang juga akan memilih untuk meneruskan pembelajaran mereka ke universiti. Sekarang, marilah kita mengambil murid sekolah rendah dan murid sekolah menengah sebagai perbandingan dan contoh. Bagi murid sekolah rendah, kebanyakan ibu bapa tidak akan membenar mereka untuk balik ke sekolah kerana situasi pandemik COVID-19 yang serius ini. Dengan ini, mereka akan memilih untuk berada di rumah dan belajar secara atas talian. Disebabkan murid sekolah rendah tidak pernah belajar dengan cara yang baru ini, iaitu PDP, mereka akan tidak biasa dan mudah menghilangkan fokus kerana PDP memerlukan masa yang panjang dan duduk sahaja di hadapan laptop. Melalui ini, kita dapat melihat murid sekolah rendah lebih sesuai dengan cara pembelajaran bersemuka. Mereka perlu berkomunikasi secara bersemuka supaya proses pembelajaran mereka tidak bosan. Dengan ini, guru-guru juga dapat mengawal dan dapat memastikan murid-murid mematuhi arahannya seperti menyiapkan kerja sekolah jika belajar secara bersemuka. Bagi murid sekolah menengah pula, mereka akan lebih berdisiplin berbanding dengan murid sekolah rendah. Tidak dapat dinafikan bahawa suasana rumah yang begitu selesa akan menyebabkan mereka tidak serajin seperti belajar di sekolah. Justeru, mungkin juga akan terdapat sesetengah murid malas dan tidak hadir ke kelas dalam talian.
Tetapi, mereka akan memberi kerjasama dan mudah memahami arahan guru walaupun pembelajaran mereka dijalankan secara atas talian. Ibu bapa juga tidak perlu menemani di sisi mereka seperti menemani di sisi anak-anak yang berperingkat sekolah rendah. Murid sekolah menengah juga akan mengaturkan masa mereka supaya menyiapkan semua tugas yang diberikan oleh guru. Fikiran mereka juga akan lebih matang berbanding dengan murid sekolah rendah. Dengan ini, mereka akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran yang baru ini iaitu PDP. Selain itu, ibu bapa dan guru-guru juga tidak perlu terlalu risau akan mereka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mengakhiri program kita pada hari ini, terdapat satu fokus utama yang perlu saya sampaikan kepada tuan-tuan serta puan-puan. Kita semua sudah maklum bahawa pandemik COVID-19 sedikit banyak telah mengubah hidup kita. Dalam menangani bebanan di bawah arus pandemik ini tuan-tuan, terdapat beberapa isu yang jelas dalam pelaksanaan PDPR di mana kita sendiri telah menghadapinya semenjak pandemik ini. Yang pertama merupakan isu yang telah tular di media sosial di mana kita dikejutkan dengan isu peranti yang dikatakan meletup ketika sedang digunakan sewaktu PDPR. Peranti yang berjenama YES tersebut merupakan salah satu bentuk bantuan kerajaan ke atas keluarga yang berpendapatan rendah ataupun tergolong dalam golongan B40. Dikatakan bahawa peranti yang diberikan memiliki spesifikasi di bawah standard untuk menempuhi pembelajaran atas talian. Seterusnya, isu talian serta capaian internet yang perlahan serta terhad juga menjadi isu terbesar yang dihadapi sewaktu PDPR berlangsung. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, semasa saya menetap di Kolej Kediaman Tuanku Tengku Fauzah PFI2, kampus Power Putra UNIMAP, saya juga pernah mengalami isu ini ketika menghadiri kelas. Didapati capaian internet amatlah tidak memuaskan, di mana saya terkeluar daripada Google Meet beberapa kali dalam masa 10 minit disebabkan capaian internet yang terhad. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan isu-isu yang telah dikupas, pengorbanan memainkan peranan yang amat besar dalam mengharungi cabaran PDPR. Perbelanjaan merupakan salah satu bentuk pengorbanan yang terbesar yang boleh ibu bapa berikan kepada anak-anak mereka agar mereka berupaya untuk mengharungi PDPR. Namun begitu, ibu bapa tidak perlu berasa bimbang kerana anak-anak pasti dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran atas talian. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.